A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan thayyibah mubarakah min indillah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang jemaah, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, musliman, anak-anak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita pada malam yang penuh keberkatan ini untuk kita membincangkan satu topik di bawah fiqh muamalat yang berkaitan dengan perbankan Islam dan kaitannya dengan hukum riba. Secara umumnya, masyarakat Islam di Malaysia sedia maklum tentang hukum riba itu satu yang haram. Malangnya, di kalangan masyarakat kita di Malaysia ini, kita gagal meletakkan neraca yang tepat lagi adil dan memandang remeh isu riba. Contohnya, ada di kalangan kita yang merasakan isu dan urusan perbankan kita tiada kaitan dengan dosa riba. Ada di antara kita yang merasakan najis riba dan najis daging babi lebih jijik lagi najis babi. Ada pula yang merasakan dosa amalan riba dan dosa amalan membunuh lebih jelek lagi dosa membunuh. Dan kita gagal merasakan betapa jelek dan jijiknya juga dosa riba itu. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan bincangkan riba, tapi riba itu di skop yang sangat luas. Dan kita akan kecilkan skop itu dan kita akan fokuskan riba itu kepada perbankan Islam secara umum. Jadi pada malam ini tajuk yang diberikan iaitu perbankan Islam cabararan. Tajuk dia cabararan tu. Jangan terkejut, itu bukan satu kesilapan, tapi ada yang tersirat di sebalik mana cabararan tu. Cabararan dan isu contemporary. Apa makna cabararan? Itu adalah superlatif kepada cabaran, bermakna besarnya cabaran. Jadi itu yang tersirat di sebalik perkataan cabaran itu. Jadi itu tajuk yang diberikan, perbankan Islam, cabaran dan isu kontemporari. Dan insya-Allah kita akan mengupas beberapa isu, cabaran, permasalahan semasa serta apa tanggungjawab kita sebagai Muslim yang seharusnya menjadi fokus utama kita umat Islam dalam kita bermuamalat dan kita berurus niaga sehari-harian. InsyaAllah untuk membincangkan tajuk yang berkaitan yang diberikan, bersama kita ada dua orang ahli panel yang diundang khas, yang sememangnya mereka ini arif, kompeten lagi mahir dalam membincangkan isu kontemporari perbankan Islam dan kaitannya dengan riba. Yang pertama di sebelah kiri saya iaitu Al-Fadil, yang berbahagia Ustaz Abdullah Jalil. Sedikit pengenalan, beliau adalah pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Dan juga beliau adalah penasihat syariah Bank Rakyat. Betul Ustaz ya? Assalamualaikum Ustaz, selamat datang. Pertama kali datang ke masjid? Ya, pertama kali. Ahlan wa sahlan. Dan panel kita yang kedua iaitu sahabat kita yang sering mengunjungi masjid ini dan juga surau-surau yang berkaitan dengan karya ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Latif Subki daripada Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah Sungai Buloh, yang juga penasihat syariah Standard Chartered Sadiq. Jadi alhamdulillah, assalamualaikum Ustaz. Selamat datang. Jazakallah. Jadi kita ada beberapa pusingan dalam forum kita ni, insya-Allah. Kita ada 3 pusingan dan ada 1 pusingan terakhir sebagai rumusan, dan insya-Allah kita nakkan berinteraksi bersama dengan penonton-penonton. Dan apa-apa juga cetusan idea, cetusan soalan, tuan-tuan pun boleh ajukan. Dan saya di sini dengan besar hatinya ingin berkongsi nombor telefon saya, bukan untuk diberikan telefon tapi hantar teks sahaja. Untuk apa-apa soalan yang segan untuk disuarakan, boleh diajukan kepada saya dalam bentuk teks. Dan nombor telefon saya 012
3322 455. Saya ulangi, 012-33-2455. Walau bagaimanapun, kita amat mengalu-alukan soalan-soalan yang diutarakan secara peribadi. Jadi insyaAllah kalau soalan diberikan, tolong perkenalkan diri nanti. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulakan forum kita ini dengan membincangkan perkara yang besar dahulu. Perkara yang umum dulu. Kalau boleh, kita berikan peluang pertama sekali kepada panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Jalil. Kalau boleh ceritakan dan memberikan the big picture, gambaran besar. Apakah sebenarnya yang membezakan perbankan Islam dan perbankan yang contemporary ini? Dari segi mata kasarnya sama aja. Banknya kadang-kadang bank yang sama. Maybank Islamic dan Maybank. Bank yang sama tapi mempunyai instrumen yang lebih kurang sama. Memberikan pinjaman, orang pun akan sign dokumen, benda yang lebih kurang sama. Tapi dari segi syaratnya, apa yang membezakan perbankan Islam dan juga perbankan yang contemporary? Dan juga kita nak tahu dari segi saingan, siapakah pesaing perbankan Islam ni, iaitu perbankan contemporary. Kita nak juga tahu, bila kita nak bersaing, kita nak tahu bagaimana kekuatan bank contemporary ini, bagaimana bank-bank yang konvensional ketika ini, bagaimana kekuatan mereka dari segi aset, dan berapa jauh lagi bank-bank Islam ni perlu melihat ke depan, dan bagaimana kita umat Islam akan boleh membantu untuk menjanakan lagi gerakan lebih pantas untuk mengajar bank-bank konvensional ni. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Ustaz Nur Azmi Talib dan juga sahabat seperjuangan Ustaz Abdul Latif Subki. Saya terus pergi pada kita punya tajuk pada hari ini. Soalan yang ditanya ialah berkenaan dengan perbezaan di antara perbankan konvensional dan juga perbankan Islam. Pertama, sebelum kita pergi pada perbezaan, saya nak cerita sedikit sejarah. Kita kena faham bahawa perbankan Islam moden pada hari ini sebenar-benarnya mengambil kebaikan daripada dua dunia, ataupun kita mengata mencantumkan sistem daripada dua tamadun. Kita mengambil manfaat daripada sejarah penubuhan perbankan di Eropah, dan sejarah penubuhan perbankan di Eropah ni dipelopori oleh tukang-tukang emas. Sejarah dia agak panjang, dan ada yang berkata bahawa tukang-tukang emas itu adalah golongan orang Yahudi, dan ada yang kata bermulanya di sejarah penubuhan bank moden ini daripada Goldsmith di bahagian England, dan ada yang kata bermulanya di Itali, Banco. Jadi daripada institusi perbankan yang lahir daripada tamadun barat, maknanya jelas institusi perbankan yang lahir daripada sistem yang berasaskan riba, tetapi sistem perbankan ini dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Disebut oleh profesor saya bahawa institusi perbankan merupakan institusi yang paling berjaya dan efisien dalam memobilisasi deposit ataupun dalam mengutip dan menghimpunkan duit orang ramai. Jadi ini kita tak boleh nafikan bahawa institusi ini mula timbul di tamadun barat. Satu institusi yang berjaya menghimpunkan dana-dana yang ada di dalam ekonomi, khususnya dana-dana daripada individu, dan dihimpunkan sehingga menjadi satu kekuatan yang besar. Dia panggil peranan yang pertama sekali sistem perbankan konvensional, mobilization of deposits. Itu tak boleh nafikan, itu memang kekuatan dia. Dan apabila sistem ini berkembang berasaskan kontrak riba dan seterusnya, dan akhirnya datang ke negara Islam, pada waktu mula datangnya ke negara-negara Islam ini memang merupakan satu perkara yang agak asing. Maknanya kalau kita lihat, kalau perbankan konvensional ini datang bersama dengan syarikat-syarikat
syarikat-syarikat komersial penjajah. Itu sebab tu bank-bank, sejarah perbankan ni kalau kita lihat, dia datang sebelum merdeka lagi. Dia datang sebelum merdeka lagi, dan memang modus operandinya, operasinya, apabila dia kutip duit, dia menjanjikan pulangan secara riba, dan apabila dia memberi pinjam duit, dia memberi pinjaman dengan mengenakan riba. Jadi dia mengambil riba daripada dua belah pihak. Dia melaksanakan riba daripada dua belah pihak. Daripada pihak pendeposit, dijanjikan riba. Daripada pihak kepada pihak yang meminjam, dia mengenakan riba. Dan perbezaan riba, interest atau riba yang dikenakan inilah merupakan untung kepada syarikat perbankan. Berbeza dengan amalan dalam sistem insurans. Insurans dia berdasarkan kepada premium. Dia berdasarkan claim dengan premium yang dikenakan. Tapi dalam perbankan tidak. Keuntungan konvensionalnya jelas berasaskan perbezaan di antara riba yang dikenakan pada pendeposit, yang dibayar pada pendeposit, dan riba yang dikenakan kepada pihak peminjam. Jadi kerangka inilah yang datang, dan kemudian apabila kita umat Islam mula bangkit, maksudnya mula kita panggil memohon, memintalah, mencari alternatif bagi sistem kewangan ataupun sumber kewangan, sumber pinjaman, sumber pembiayaan yang Islamik. Maka di sana ada, sebenarnya lebih awal lagi kalau kita lihat, Datuk Ma'ruf, kalau tak silap saya nama dia Datuk Ma'ruf, yang pernah mencuba menubuhkan Bank Bumi Putera yang pertama. Tapi akhirnya dijumpai mati tergantung. Di Malaysia ni, orang daripada Negeri Sembilan, apabila dilihat pada peringkat awalnya bank-bank konvensional ni banyak dikuasai oleh kaum daripada Eropah dan juga British dan juga China, maka mereka, Datuk Ma'ruf ni cuba berusaha untuk menubuhkan Bank Bumi Putera yang pertama. Pada waktu itu perbincangan konsep Islam perbankan Islam belum matang lagi, belum, hatta sangat mentah lagi. Maka dia cuba bina, tapi beberapa bulan selepas dia cuba tubuhkan Bank Bumi Putera yang pertama, maka dia dijumpai mati tergantung. Kenapa? Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian di Malaysia ini agak unik. Di Malaysia ini agak unik. Sebelum perbankan timbul, kita telah menubuhkan institusi, bukan perbankan, institusi kewangan Islam, tetapi bukan perbankan, iaitu tabung haji. Jadi ini sedikit sejarah lah tuan-tuan. Apa yang saya nak masukkan di sini ialah, kita kena faham bahawa perbankan yang Islam moden sekarang ini, dia dibina di atas sejarah tamadun barat yang berasaskan pinjaman riba, dan mereka pula mempunyai institusi besar di peringkat antarabangsa, Basel, Bank for International Settlement, yang menjadi autoriti besar dalam membuat regulation kepada bank-bank yang ada. Jadi dalam kerangka inilah, maka apabila para ulama Islam mula nak memperkenalkan perbankan Islam, maka masing-masing bermula teori. Ada yang kata kena guna mudharabah dan sebagainya, tapi panjang kisahnya, kita nak pergi pada perbezaan. Akhirnya apa yang berlaku ialah kita bermula dengan mengambil perbankan komersial. Maknanya dalam banyak institusi kewangan, ada institusi kewangan tabung haji, ada venture cap, ada macam-macam jenis, tapi yang kita mulakan dengan perbankan kewangan Islam secara serius adalah kita mengambil model perbankan komersial. Sedangkan perbankan ni pun ada banyak model juga. Jadi apabila kita bergerak di atas framework ini ataupun kerangka konvensional ini, kadang-kadang kalau kita nak terap perkara prinsip syariah secara 100% pada mulanya tu, secara ataupun kita panggil prinsip yang terbaik yang disebut oleh ahli-ahli ekonomi Islam, iaitu prinsip mudharabah, maka di situ ada banyak cabaran. Jadi apa yang berlaku ialah perbankan Islam dia mengambil jalan banyak menggunakan pembiayaan berasaskan hutang. Jual beli, tapi jual beli tersebut membuat hutang. Jadi dekat sinilah mungkin timbul apa yang kita katakan, sebahagian orang kata sama tak serupa dan sebagainya. Jadi sebenar-benarnya perbezaannya sangat besar. Bahkan salah seorang guru saya kata, perbezaan di antara perbankan Islam dan konvensional ni adalah seperti mana dalam Al-Quran yang disebut
apa kita panggil, wa haramallahu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sebab apa? Sebab orang yang tak dapat membezakan di antara konvensional dengan Islamik ni, dia macam orang jahiliah juga. Orang jahiliah ini apabila dia dah biasa dengan perbankan, dengan amalan riba, bila diperkenalkan yang muka riba, dia kata innamal bai'u mithlu riba. Kata Syekh saya, siapa yang kata macam ni, dia pun macam ada jahiliah dalam diri dia. Jadi sebab itulah Ustaz, sebahagian orang tidak bersetuju kalau kita betul-betul membuat perbandingan secara A to A, apple to apple, antara perbankan konvensional dengan perbankan Islamik. Kenapa? Kerana hakikatnya kedua-duanya berbeza. Kenapa? Kerana wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Yang jual beli itulah yang merupakan asas bagi perbankan Islam, dan yang riba itulah yang merupakan asas bagi perbankan konvensional. Jadi pertama sekali, perbezaan yang paling besar adalah keuntungan yang dijana dalam perbankan konvensional diasaskan daripada riba. Perbankan keuntungan yang yang dijana dalam perbankan konvensional bukan melalui akad riba, tetapi melalui akad jual beli. Dan termasuklah di dalam jual beli ini beberapa akad yang begitu banyak. Tetapi kalau kita lihat di dalam masalah perbankan Islam ini, ada juga lagi perbincangan yang mengatakan bahawa perbankan ini dunia kewangan, jual beli ini dunia komoditi. Jadi macam mana nak melaksanakan akad komoditi dalam dunia kewangan? Jadi ini ada sedikit cabaran. Sebab itulah ahli ekonomi dulu mencadangkan supaya kita menggunakan kaedah mudharabah untuk menghubungkan aktiviti dunia kewangan dengan dunia sebenar. Sebab dalam dunia konvensional, apabila dia bagi pinjam pada ustaz, saya bagi pinjam pada ustaz contohnya, saya tak kira lah sama ada saya bagi pinjam ustaz RM1,000. Saya tak kira RM1,000 tu ustaz untung ke, ustaz rugi ke. Contohnya RM1,000 tu ustaz buat berniaga burger dan ustaz rugi. Saya tak kira ustaz rugi ke, ustaz tak rugi, tapi ustaz kena bayar juga riba tu kepada saya. Jadi maknanya dalam konvensional duit itu bertambah, iaitu ustaz kena bayar lebih pada saya walaupun kekayaan sebenar berkurang. Walaupun kekayaan sebenar berkurang. Jadi sebab itulah para ulama, banyak ahli ekonomi mencadangkan supaya kita betul-betul menghubungkan di antara kedua-dua dunia ini. Tetapi macam kita katalah, satu bentuk cabaran. Satu cabaran. Jadi bila kita mengaplikasikan akad jual beli di antara perbankan Islam dengan customernya, kadang-kadang customer agak kurang faham. Kenapa kalau di dalam konvensional akadnya satu, simple, isi borang pun senang, tapi dalam akad perbankan Islam dia punya legal documentation dia banyak sikit, tanda tangan dia banyak sikit, dan ada beberapa cabaran lagi yang insya-Allah kita akan boleh kongsikan pada round yang seterusnya. Dan yang kedua sekali ialah yang ambil masa yang sedikit ini, dalam perbankan Islam kita ada dipanggil peranan ijtimai, kita ada kewajipan zakat, kita ada kewajipan-kewajipan yang kita tunaikan begitu banyak, pembersihan harta, zakat, dan bahkan sebahagian bank terlibat dengan wakaf dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang mungkin kurang jelas zahir dalam perbankan konvensional, dan ada banyak lagi. InsyaAllah kita, kalau ada masa, kita boleh Baik, terima kasih Fadilah Ustaz Abdullah Jalil. Jadi alhamdulillah Ustaz memberi penekanan dari segi sejarahnya, tertegaknya ataupun evolusi perbankan Islam ni adalah di atas kerangka ataupun framework perbankan konvensional. Dan di situlah bergeraknya dan berkembangnya perbankan Islam, dan sewajarnya lah cabarannya menjadi sangat besar. Sebab regulation asalnya adalah daripada perbankan yang konvensional. Dan di sinilah Islamic Bank nak manuver tu memang susah. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau kita boleh tengok betapa besarnya cabaran itu, saya ambil sedikit kajian. Kalau kita lihat bank konvensional terbesar di dunia iaitu Barclays Bank, aset dia sekitar 1,813 bilion US dollar. Aset dia 1.8 trilion. Dan Islamic banking pula ke seluruh dunia ini kalau digabungkan
Okay, seluruh dunia Islamic banking kalau digabungkan, bukan di Malaysia saja, tapi juga di Arab Saudi, di United Arab Emirates, di Kuwait, kalau digabungkan tak sampai pun 1 trilion. Dan betul ada perkembangan, dan insya-Allah pada tahun 2018 mengikut sumber yang saya dapat akan berjaya mencecah ke 3.4 trilion. Bermakna ada perkembangan yang positif. Yang ini kita nanti-nantikan. Walau bagaimanapun, jumlah penduduk Islam di dunia sekarang ini sekitar 2 bilion. Tetapi penduduk dunia sekitar 7 bilion. Bermakna penduduk Islam dari segi rasionya sekitar 30%. Tetapi perbankan Islam kita, market capitalisasinya tak sampai pun 10%. Kenapa berlakunya julat itu? Mungkin sebab kekuatan ekonomi kita rendah, dan juga mungkin kurang dapat sokongan daripada orang-orang Islam sendiri. Jadi soalan seterusnya nak dikaitkan dengan sokongan orang Islam ni kepada Ustaz Abdul Latif. Sebelum itu saya mohon kepada para jemaah sekalian, kalau kita boleh buka Al-Quran, sebab soalan seterusnya akan dikupas berkaitan kepada ayat ini. Daripada surah Al-Baqarah ayat ke-279. Minta semua jemaah tolong buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-279. Dan sebentar lagi saya minta Ustaz tolong kupas ayat ini lebih-lebih lagi pada kalimah yang sangat penting. Dan surah ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan, kalau kita baca ayat ini sebagai seorang Islam yang bermuamalah, dan kalau kita tak rasa apa-apa, iman kita ada masalah. Apa yang Allah beri penegasan di sini, fa illam tafalu fa'dhanu birhabbim minallahi wa rasulih. Oleh itu, kalau kamu juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, walaupun dah tahu riba itu haram, tapi terus juga mengamalkannya, terus juga engage dengan perbankan riba, Allah memutuskan bahawa akan berlakunya peperangan di antara Allah dan Rasulnya terhadap kamu. Minta tolonglah Ustaz kupas sikit. Kenapa Allah gunakan perkataan bil harbin minallahi wa rasulih kepada mereka-mereka yang engkar dengan perintah larangan riba? Silakan Al-Fatihah Ustaz. Jazakallah Ustaz Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Jadi terima kasih kepada Syekh moderator kita, dan juga terima kasih kepada ulasan daripada Ustaz Abdullah. Jadi kita terus kepada soalan itu. Daripada dalam ayat surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala telah bincangkan secara detail berkenaan dengan riba. Satu orang kata, dalam istilah orang India ada kata satu rukuk, kan? Maknanya Allah Subhanahu wa taala bincang, ini adalah ayat yang terakhir. Kita kena faham, ayat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkenaan dengan riba, iaitu daripada ayat 275 sehingga ayat 281 surah Al-Baqarah. Di mula-mula Allah Subhanahu wa taala cerita kat sini, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba ni mereka akan bangkit. Mereka tidak akan bangkit pada hari kiamat, melainkan seperti orang gila yang dirasuk syaitan, seperti orang yang dirasuk syaitan bangkit daripada tidur ataupun dalam hidup mereka. Bila orang tu kena rasuk, dia tak tahu apa yang terjadi, terhuyung hayang. Ada yang dalam satu riwayat kata sampai lidah terjelir. Ini untuk orang yang dirasuk. Orang yang dirasuk dia tak tahu pun kata dia dirasuk, dia tidak sedar diri. Sebab itu Mufti Syafiq Uthmani, ayahanda kepada Mufti Taqi Uthmani, dalam tafsir beliau Ma'ariful Quran, kenapa mereka terhuyung hayang? Kerana mereka terlalu takut. Ini bila bangkit pada hari kiamat, memikirkan dosa yang terlalu besar yang mereka lakukan kerana makan riba, punya risau sampai tak boleh jalan straight, seperti dirasuk. Jadi kat sini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas telah condemn riba, telah condemn orang-orang yang mengamalkan sistem riba. Jadi ada orang kata, kan, riba ni macam jual beli, ada tak? Jual beli macam riba. Jual beli macam riba ni kita panggil dalam bahasa Arab reverse analogy. Bukannya riba macam jual beli, tapi jual beli yang macam riba. Dalam jual beli, kita beli barang dengan harga rendah dan kita jual dengan harga yang lebih tinggi daripada kos yang kita beli.
Macam tu juga dalam riba macam tu juga, kita bagi sikit dan pulangan dia banyak. Ini dia punya analogi lah, mereka buat comparison dan perbandingan, bahawa kalau jual beli boleh, kenapa riba tak boleh? Jadi kat sini Allah Ta'ala, dan malah nak cerita logik panjang-panjang, Allah Ta'ala bagi tahu simple je, jual beli halal, riba tu haram, simple je, itu jawapan dia. So bila Allah Ta'ala kata benda tu haram, kita kena faham, fi'lul hakim la yakhlu 'anil hikmah. Tuhan yang maha bijaksana, apa sahaja yang ditetapkan olehnya mesti ada kebijaksanaan di situ. Jadi bila Allah Ta'ala haramkan riba, bermakna riba ni dia punya bencana, mudarat dia tu sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Jadi sebab itulah kalau tengok dalam ayat yang ke-278, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah ke Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala cerita pasal takwa. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tanda takwa apa dia? Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah saki-baki riba. 1 dirham pun jangan ambil, 1 sen pun jangan ambil. Banyak mana kamu hutang, banyak itulah kamu claim balik. Kalau kamu betul-betul beriman. Jadi Allah Ta'ala kaitkan meninggalkan riba dengan iman. Bermakna kalau orang tu masih lagi mengamalkan riba, iman dia ada masalah. So either kita kata iman dia tidak ada, ataupun iman dia dalam masalah. Kenapa? Kerana riba ni bencana dia sangat besar. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, fa illam taf'alu, kalau kamu masih lagi tidak mahu meninggalkan riba, kalau kamu tak nak buat macam tu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka dengarlah pengisytiharan perang daripada Allah dan Rasulnya. Ini satu dosa yang mana bila Allah Ta'ala sebut pasal azab dan mengenai sesuatu dosa, menunjukkan betapa besarnya dosa itu. Setiap dosa balasan mesti setimpal. Dan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW, kalau kita tengok pengisytiharan perang direct daripada Allah, cuma ada dalam 3 ataupun 4 tempat sahaja. Ni Allah Ta'ala isytihar perang. Kalau orang tu kafir musyrik, Allah Ta'ala kata apa? Waqtulul musyrikin, uqtulul musyrikin, kamu pergi bunuh, kamu pergi perang. Ini kalau orang syirik, syirik dosa paling besar. Tapi even syirik yang dosa paling besar pun Allah Ta'ala kata kepada orang Islam, kamu pergi perang dengan mereka. Allah Ta'ala tak kata pun aku akan perang dengan mereka. So tempat yang Allah Ta'ala sendiri isytihar perang ada 4 saja yang saya jumpa lah. Ustaz kami pun dulu ada sebut 4 tempat, 3 dalam Quran, 1 dalam hadis. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang mendustakan Al-Quran, Allah Ta'ala isytihar perang ke atas dia. Kalau kita buka dalam surah Al-Muddathir, dharni wa man khalaqtu wahida, leave me and him alone. Dalam riwayat Walid bin Mughirah, salah seorang pembesar Quraisy, musuh Islam, dia kata apa? In hadha illa qaulul bashar. Ini perkataan manusia ni, bukan Quran ni. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Dharni wa man khalaqtu wahida, leave me and him alone. 1. Nombor 2, Allah Ta'ala isytihar perang kepada orang-orang munafik. Qatalahumullah, humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah. Inilah dia musuh sebenar, menyusahkan orang, menjatuhkan Islam daripada dalam. Lidah kata beriman, hati tidak beriman. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Inilah dia musuh yang sebenar. Fahdharhum, maka berhati-hatilah bila menghadapi mereka. Qatalahumullah, Allah Ta'ala memerangi mereka. Ini nombor 2. Nombor 3 berkenaan dengan riba. Nombor 3 bila berkenaan dengan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, dengarlah pengisytiharan perang daripada Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat, kalau tuan-tuan buka dalam hadis 40, ada sebut man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, aku isytihar perang ke atasnya. Ni bila Allah Ta'ala isytihar perang, menunjukkan bahawa kemudaratan tu bukan setakat ke atas individu, tapi juga kemudaratan itu adalah kepada umat sejagat. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala isytihar perang. Yang mana riba ni dia punya bahaya dia tu, semua orang kata semua terjebak. Dalam hadis tersebut akan sampai satu masa, mafhum hadis, la yabqa ahadun illa akala riba, tidak ada seorang pun yang tinggal melainkan mesti makan riba. Kalau tak makan direct pun asabahu min ghubarihi, kalau tak makan direct dia akan terkena tempias, dia punya debu-debu riba. Hari ini kita hidup dalam satu zaman yang mana semua orang terjebak dalam riba.
sebab itulah bila orang tanya kenapa umat Islam semakin mundur, kerana kita ni pertama sekali jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tidak mahu nak ambil perang daripada Allah Taala ni, kena faham ayat ni turun apabila Banu Thaqif yang mana dia claim riba daripada Banu Makhzum. Jumpa Rasulullah bagi tahu kata make exception lah, sila buat pengecualian supaya kami boleh ambil riba daripada Bani Makhzum. Lalu turunlah ayat ni. Jadi masa tu Banu Thaqif kata apa? Kalau Allah Taala nak perang, Rasul nak perang, macam mana kami nak menang? Jadi mereka pun terima, patuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama sekali apa itu riba? Riba ni kalau kita nak faham, setiap pulangan yang tidak ada dia punya counter value. Jadi kalau saya bagi RM3, bagi RM3, bayar balik RM5. So kata bayar bagi RM3 bayar balik RM5. So kita ambil contoh macam ni lah. So RM2 ni tidak ada dia punya counter value. Yang mana orang tu mula-mula sikit dia kena hutang, dah lah dalam susah. Orang yang minta hutang ni dia mesti tengah dalam keadaan kesusahan. Islam ajar kita supaya ta'awun, tolong menolong, bukannya peras. Jadi dalam konsep riba ni pertama sekali menyusahkan orang yang bertambah susah. Orang yang dah memang susah, kita susahkan lagi dia. Satu. Yang kedua, dalam riba dia tak ada sebarang effort, tak ada sebarang risiko. Sedangkan kita belajar nak ada untung kena tanggung risiko. Al-kharaju bid-dhaman. Sebab itu kalau saya jual beli, ada risiko dia. Risiko apa dia? Boleh jadi orang beli, boleh jadi orang tak beli. Risiko tu ada. Tapi dalam riba tidak ada sebarang risiko. Maknanya untung atas angin. Yang ketiga, benda ni boleh menyebabkan orang jadi makin malas. Orang makin malas, jadi tak nak usaha. Dan kita lihat ini semua mogul lah, mogul. Semua bisnes yang besar-besar ni semuanya mesti base, adalah dia punya saham dia dalam riba, menindas. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu bertaubat, kamu mesti dapat balik kamu punya modal. So kalau kita bagi hutang orang RM5, dalam Islam kena bayar RM5 Bukan nak kata kalau kita bayar RM5, dalam Islam kalau hutang orang tak suruh bayar balik tak, hutang kena bayar balik. Tapi banyak mana hutang, banyak tu saja bayar. La tazlimuna wa la tuzlamun. Ini kaedah yang besar dalam muamalat. Kamu tak buat zalim dan kamu tidak dizalimi. Dalam muamalat simple je. Ingat dua benda saya pernah sebut sebelum ni kot. Mana-mana pergi pun saya sebut. Ingat dua benda dalam muamalat. Jangan buat benda yang boleh bergaduh, jangan ada unsur-unsur penganiayaan. Kalau dua ni okey, muamalat okey, kontrak okey. Kalau ada salah satu daripada dua benda ni, gaduh ke, penganiayaan ke, semua masalah. So soalan yang berikutnya, adakah perbankan konvensional hari ini berasaskan riba? So, jawapan dia yes. Ya. Simple jawapan dia. Kalau orang cuba putar alam, nak dulu dia lah, ni tak buat lah, untuk mengarut lah. Tetap ada pemerasan, tetap ada kezaliman. Tambah pula zaman sekarang ni lagi ramai orang yang bergantung dengan hutang. Kita hidup zaman formal, nak kena ada rumah, nak kena ada kenderaan dan sebagainya. Kita punya capital tak ada, nak beli modal tak cukup, nak kumpul duit sampai bila. Jadi kita pun ramailah orang yang buat pinjaman. Jadi maknanya semakin ramai orang yang dizalimi. Sebab itulah dalam bab perang ni Ibn Abbas ada menyebut bahawa pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada pemakan riba, sila kutip kamu punya senjata, pasal sekarang ni kamu nak pergi perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Abbas punya tafsiran lain pula ada menyebut bahawa wajib ke atas pemerintah Islam untuk memerangi golongan yang makan riba, yang mengambil riba. Jadi inilah dia. So sekarang ni kita tanya diri kita, mungkinlah kita bagi alasan, rumah ke, kereta ke, itu ke, ini ke, bisnes ke dan sebagainya. Pertama sekali kita letak, tanya diri kita, aku nak perang dengan Allah Ta'ala ni, agak boleh menang tak? Itu tanya diri anda. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Fadhil Ustaz Abdul Latif atas penjelasan, iaitu adakah kita bersedia untuk berperang dengan Allah dengan engkarnya kita atas penegahan pada melakukan dosa riba. Baik, kita dah habis pusingan pertama, pusingan yang menceritakan secara umum
secara kasar berkaitan dengan perbankan konvensional, perbankan Islam, dan juga ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan pengharaman riba. Nak kita masuk pada pusingan kedua, iaitu berkaitan dengan perkara-perkara yang sedikit teknikal berkaitan dengan perbankan Islam. Kita masuk berkaitan dengan teknikal. Tadi Ustaz Abdul Latif ada menyebut bahawa riba menyusahkan. Ada value yang tak tahu hujung pangkal, dan itu menyusahkan. Dan kenapa Allah mengharam dan mengisytiharkan perang? Sebab bukan ia sekadar satu dosa, tapi ia menyusahkan ummah. Bila dia punya kesan tu ialah berganda-ganda. Sebab itu Allah isytiharkan perang. Dan di penghujung ayat surah Al-Baqarah yang ke-279 tadi, disebut la tazlimuna wa la tuzlamun, iaitu asas kepada perbankan Islam sepatutnya ialah kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Masalahnya sekarang ni Ustaz Abdullah Jalil, perbankan Islam ni sepatutnya taklah berlaku zalim. Sepatutnya memudahkan, sepatutnya memberi manfaat bukan sahaja kepada orang Islam tapi juga kepada yang bukan Islam. Tetapi ianya bukan seharmoni yang kita jangkakan. Mahal. Lepas tu prosesnya pula susah dan complicated, dengan borangnya, berlapis-lapis, kan? Dan sampai orang ada yang melabelkan bahawa perbankan Islam dia sampai ke peringkat ia menjadi a backdoor riba pula, kan? Dia berselindung atas nama sesuatu untuk menghalalkan riba dalam perspektif yang berbeza. Kalau boleh Ustaz ulaskan sikit dari segi teknikalnya, bagaimana nak menjawab persoalan-persoalan yang merumitkan ini. Silakan Ustaz. Okay. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sememangnya kritikan yang diberikan kepada perbankan Islam ni bukan sahaja datang daripada pelanggan, bukan sahaja datang daripada masyarakat awam, tapi datang juga daripada ulama-ulama. Pernah ketika Syekh Yusuf Qadawi diberi anugerah Ma'al Hijrah, maka dia bercakap sedikit kepada pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan. Dia kata, saya tak berpuas hati dengan komentar-komentar orang terhadap riba. Dan pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan tu, oleh kerana saya bekerja dengan dia di satu pusat fatwa, maka dia pun suruh saya buat satu research untuk membuat untuk melihat kritikan-kritikan yang dibuat terhadap perbankan dan kewangan Islam. Maka kita bahagikan kritikan-kritikan tersebut, kritikan berdasarkan sistem, terhadap sistem, kritikan terhadap institusi dan kritikan terhadap produk. Jadi benda ni tuan-tuan, sebab tu saya daripada awal tadi saya cerita tentang masalah kita berdiri di atas kerangka konvensional. Ketika Bank of England nak ditubuhkan itu pun, beberapa ahli ekonomi Eropah sendiri berkata, kalau you take this model, kamu akan tengok dia panggil infinite inflation. Kalau kamu ambil model sistem perbankan yang diasaskan oleh Goldsmith ni, kamu akan melihat dunia ni menghadapi inflasi tanpa henti. Jadi sebab itulah kalau kita lihat, ni agak teknikal inflasi dalam ekonomi ni dia ada dua jenis. Tetapi masyarakat kurang arif. Inflasi pertama datang daripada pasaran kewangan ataupun daripada sistem kewangan. Ini dia panggil monetary inflation. Satu lagi inflasi dia kata price inflation. Inflasi yang datang daripada pasaran komoditi atau servis. Apabila contohnya kemarau, maka harga jagung boleh naik, harga beras boleh naik kerana kemarau. Itu price inflation. Kenapa barang mahal? Kerana barang kurang. Tetapi ada satu lagi jenis inflasi yang, maaf saya sebut, Bank Islam juga berada dalam sistem tersebut. Dia panggil monetary inflation. Monetary inflation ini ialah duit semakin banyak setiap hari. Semakin banyak setiap hari. Pertumbuhan duit dan hutang itu begitu banyak dan cepat mengatasi pertumbuhan ekonomi sebenar. Sebab itulah bila diperkenalkan sistem perbankan, tuan-tuan boleh tengok dulu 10 sen macam mana nilai dia. Ayah saya kata dulu dia pergi sekolah bawa 10 sen je, bawa 50 sen saja. Zaman saya bawa RM1, zaman anak saya dah bawa RM4.
Jadi kenapa duit semakin mengecil sedangkan komoditi semakin boleh dikeluarkan dengan secara skala besar? Kita dulu mungkin tak boleh tanam padi 3 tahun, 3 kali setahun. Sekarang ni dah ada teknologi di Thailand untuk menanam padi 3 kali setahun. Kalau padi dah keluar 3 kali setahun, sepatutnya harga semakin stabil, semakin kurang. Dia ada banyak faktor tuan-tuan. Tapi yang nak diceritakan di sini ialah sistem perbankan ini dia ada masalah dia dalam menyebabkan dia panggil monetary inflation. Jadi apabila perbankan Islam berdiri di atas model ini, maka dia ada sedikit peranan dalam menyebabkan berlakunya kesan monetary inflation. Jadi saya nak katakan di sini adalah bahawa sistem yang berdiri padanya perbankan Islam sekarang ini memang banyak dikritik oleh ahli-ahli ekonomi Islam serta ulama-ulama Islam, tetapi untuk mengubah sistem tak semudah yang kita rasalah. Untuk mengubah institusi lebih mudah berbanding nak mengubah sistem. Untuk mengubah produk lebih mudah daripada ubah sistem. Jadi saya pergi pada topik yang ditanya. Adakah semestinya produk perbankan Islam ni mesti lebih mahal daripada konvensional? Tidak. Produk perbankan Islam ini boleh lebih mahal, boleh lebih murah, boleh sama. Sama mahal dengan perbankan konvensional. Dia bergantung kepada banyak faktor. Dia bergantung kepada banyak faktor. Jadi kalau kita kata perbankan Islam itu semestinya lebih mahal, tidak. Dia ada banyak faktor. Mungkin orang nampak perbankan Islam ni lebih mahal kerana apabila dibuat akadnya tu telah mengambil kira harga setelah beberapa puluh tahun. Kalau kita tengok dulu tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan. Dulu ulama mazhab Maliki kata, kalau kita beli barang secara murabahah ataupun kita beli barang macam biasa, kita berhutang selama 7 tahun. Dia kata maksimum 7 tahun, tak boleh lebih daripada 7 tahun. Kenapa? Kalau hutang lebih daripada 7 tahun, itu gharar. Tapi hari ni kita beli rumah, kita bukan hutang 7 tahun. Mungkin kita hutang 30 tahun sekalipun. Dan ada orang komen lagi, dalam perbankan konvensional Ustaz, saya boleh beli dalam tempoh 30 tahun, saya boleh beli rumah 3 biji. Tapi perbankan Islam 30 tahun saya boleh beli 1 biji rumah saja. Macam mana kamu buat? Setiap setiap kali dapat bonus, saya akan bayar buat bayaran secara lamsam ataupun secara besar untuk pokok yang saya pinjam. Jadi pokok yang dikenakan yang saya bayar awal sebelum matangnya itu tak dikenakan interest. Jadi saya setiap tahun dapat bonus bayar, setiap tahun dapat bonus bayar, 3 tahun sekali guna KWSP bayar, 10 tahun habis bayar rumah. Lepas 10 tahun buat pinjaman untuk beli rumah yang kedua. Tapi perbankan Islam tak begitu. Okey, baik. Ini masalah perbankan Islam sekarang ini pun ada ciri-ciri yang kita panggil ciri-ciri ibrok. Maknanya kalau pihak customer ada bayar awal, memang akan diberikan ibrok. Itu dah boleh kata produk sekarang ini comparable. Dulu mula-mula perbankan Islam ni ditawarkan, saya nak kata orang-orang perbankan Islam ni pun sebenarnya hakikatnya sedang belajar juga. Dulu dia kata, tuan-tuan, perbankan Islam harganya fix, konvensional harganya floating. Tapi rupa-rupanya dia ada masalah. Bila dia fixkan harga, dia ada masalah dalam pengurusan aset dan liabilities. Akhirnya apa dia buat? Dia juga terpaksa memperkenalkan produk yang floating. Tetapi walaupun produk itu floating macam konvensional, produk tersebut mempunyai harga ceiling. Yang mana harga ceiling itu tak boleh lebih daripada harga yang telah diakadkan ketika mula-mula pembelian ataupun pembiayaan itu dilakukan. Jadi dalam Islam, kenapa kita perlu tentukan harga? Kerana kita nak mengelak gharar ataupun kita nak mengelak jahalah. Bila kita berakad, walaupun kita bayar dalam tempoh beberapa tahun, daripada mula-mula akad lagi kita dah tahu hutang kita berapa. Cuma oleh kerana dalam perbankan Islam ini dia ada, kalau yang floating yang interest yang kadar keuntungannya tetap itu,
kadar keuntungannya tetap itu, dia terpaksa mengambil dia panggil dia terpaksa menambah elemen risiko dalam peletakan harga dia. Bagi yang konvensional dia tak apa, dia floating, bila kadar peminjaman antarbank naik, dia boleh dia float. Jadi dari segi pengurusan risiko dilihat konvensional lebih baik. Tapi konvensional pun pula bila orang mula tertarik dengan produk yang fix macam perbankan Islam, akhirnya produk konvensional pun mengenalkan produk yang fix. Jadi akhirnya apa yang berlaku, dalam perbankan Islam pun ada produk yang fix, dalam perbankan Islam pun ada floating, dalam konvensional pun ada fix, dalam konvensional pun ada floating. Jadi kalau kita nak kata bahawa produk perbankan Islam ni semestinya lebih mahal daripada produk perbankan konvensional, itu satu statement yang amat salah lah. Cuma mungkin kita tidak faham bahawa apabila kita meletakkan harga dalam akad itu, harga maksimum. Apa yang dibayar mungkin tidak sampai ke harga tersebut. Apa yang dibayar mungkin kurang, kerana bank akan bagi ibrok sekiranya customer bayar awal, dan bank akan bagi ibrok sekiranya customer nak buat refinancing dengan bank lain dan sebagainya. Baik. Jadi kalau orang komen juga bahawa perbankan Islam ni zalim, dalam muamalat ni saya ada buat kajian juga. 4 perkara tak boleh ada dalam mana-mana akad ataupun dalam mana-mana urusan jual beli. Pertama, tak boleh ada riba. Kedua, tak boleh ada gharar. Ketiga, tak boleh ada zalim ataupun kita panggil darar. Keempat, tak boleh ada pelanggaran kehormatan syariah. Tapi di antara 4 faktor ni, yang paling luar biasa macam ustaz kita kata tadi, riba. Sebab riba ini adalah kerosakan sistem. Jadi kalau kita lihat, ulama kita apabila nak menubuhkan perbankan Islam, mereka melaksanakan akad-akad yang kita kata kontroversial pada peringkat awalnya, seperti Bainah lah yang agak kontroversialnya, yang banyak kontroversialnya. Walaupun dinamakan sebagai BBA tapi hakikatnya Bainah, walaupun nama murabahah peringkat awal tapi hakikatnya secara operasinya Bainah, akad yang sangat kontroversi, ya. Tetapi mereka ketika membuat produk Bainah itu, mereka bukan untuk membuat keuntungan secara riba, tetapi mereka untuk lari daripada riba, mereka ambil akad yang sedikit kontroversi. Tetapi alhamdulillah, dengan berlakunya research dan penyelidikan, pengalaman dan isu-isu yang berbangkit di mahkamah, apa yang berlaku akhirnya penambahbaikan tu semakin ada, Dan hari ini kalau saya boleh kongsi dengan tuan-tuan statistik berkenaan dengan akad-akad perbankan Islam yang digunakan pakai dalam masalah kaedah pembiayaan. Kalau dulunya memang BBA ataupun yang mirip sangat kepada Bainah ini, itu akad yang paling banyak. Sekarang ini akad tu, kalau kita tengok aset yang berbentuk Bainah atau BBA ni adalah lebih kurang 20%, dan sekarang ini yang mula bertambah akad aset yang aset yang berasaskan akad tawaruk ataupun kita panggil akad murabahah. Jadi akad murabahah dah membentuk 29% daripada keseluruhan aset perbankan Islam, dan akad baik bersamaan ajil telah membentuk 20%. Jadi dah berlaku alhamdulillah. Cuma kalau kita tengok dekat sini, musyarakah baru 7%, sewa ijarah thumma al-ijarah baru 3%, ijarah thumma al-bai' 19%, mudharabah hampir 0%. Yang dulu orang ahli ekonomi duk kata hampir 0%. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, uniknya perbankan Islam ni jauh lebih baik daripada konvensional. Konvensional dia hanya kata, dia mudah saja, very simple. Ya Allah, sangat simple lah. Daripada capital market ke, daripada pergi ke pasaran modal ke, pergi ke perbankan ke, pergi ke mana-mana urus niaga kewangan, asas akad dia adalah pinjam bersama dengan riba. Pinjam bersama dengan riba. Dan mereka pun tahu memang hakikatnya perkara ini bermasalah. Dan kalau kita tengok, memang dah banyak hatta kritikan daripada pemegang Nobel, pemenang anugerah Nobel laureat pun telah mula mengkritik sistem kewangan dunia, sistem perbankan dunia. Jadi kita alhamdulillah kita dah mula memperbagaikan. Maknanya kita dah mula aplikasi Bainah, BBA, dah mula murabahah. Cuma ada lagi akad-akad yang ulama kata lebih utama. InsyaAllah tuan-tuan, dengan pengenalan IFSA, Islamic Financial Services Act yang baru ni,
akhirnya dah ada pushing factor untuk perbankan Islam mula bergerak ke arah penambahbaikan ataupun memperbanyakkan penggunaan akad mudharabah. Yang kita kata tadi akad mudharabah ni ialah akad yang mula-mula disebut oleh ahli ekonomi Islam tu akad yang lebih mesra bagi sistem kewangan. Yang akad yang apa kita akan menjadikan perbankan Islam betul-betul berbeza dengan perbankan konvensional. Ya. Jadi kita bagi masa lah untuk pihak perbankan Islam ini serba sedikit kita panggil memperbaiki dan memperkenalkan lebih banyak produk yang kita insya-Allah satu hari nanti kita boleh tengok. Saya tutup dengan satu kisah. Satu orang hakim yang saya tak nak sebut lah, memang sangat tinggi pangkat dia. Kalau saya sebut pangkat dia semua orang tahu. Dia kata dulu saya pun macam tu lah Ustaz, saya rasa tak ada beza pun perbankan Islam ni, perbankan konvensional ni. Bagi saya orang law, saya tengok documentation yang interest tukar profit, yang ini tukar, bagi saya tak ada beza lah Ustaz. Tapi di akhir-akhir ni saya rasa saya mula perasan apa perbezaannya. Dah banyak perbezaannya yang berlaku. Jadi sedikit dah mula banyak berlaku tambahbaikan insya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz Abdullah Jalil. Lebih dalam lagi dalam bentuk technicality perbincangan kita ni Ustaz Abdul Latif ya. Tertegaknya bank Islam ni kita tak dapat nafikan ianya berasaskan kepada kerangka bank konvensional. Dan kita terikat dengan regulation daripada bank-bank konvensional ini. End in mind, penghujungnya, idealnya yang kita nak ialah bank Islam ni dia terpisah daripada kerangka bank konvensional ini, di mana kita bebas untuk melakukan sistem perbankan secara Islam yang berdasarkan kepada syariah Islam dan tidak terikat dengan regulation mereka dan kita buat regulation kita sendiri. Itu yang ideal. Tapi perjalanan itu masih jauh lagi. Ya, kita bandingkan dengan Barclays, satu bank saja yang berapa trilion, yang kita pun tak sampai 1 trilion pun. Dan pergerakan itu berlaku dah, yang kita akan menjurus ke arah 3.4 trilion dalam masa 3 tahun daripada sekarang. Bermakna berlakunya revolusi dan juga evolusi dalam perbankan Islam itu. Persoalannya sekarang ni ialah, adakah sekarang ini, di waktu ketika ini, pada 6 hari bulan Oktober ini, 2015 ni, perbankan Islam kita ni masih betul-betul Islamik ke Ustaz? Itu persoalan dia. Silakan Ustaz. Ini soalan yang agak orang kata apa ni? Tricky je. Jadi adakah perbankan Islam di Malaysia ini betul-betul Islamik? Pertama sekali kita kena faham kan, kita ni hidup dalam dunia yang mana dikontrol oleh kapitalis. Jadi dia orang yang tetapkan sistem. Jadi kalau kita hidup zaman Ottoman Empire dulu senang lah, pasal dia orang yang control the system. Kalau kita hidup zaman Abbasiyah ataupun Bani Umayyah, zaman mananya kegemilangan Islam, zaman Islam kontrol dunia, jadi masa tu mungkinlah kan, kita boleh dictate apa yang kita nak. Tapi sekarang ni kita hidup dalam satu zaman yang mana sistem ni ditentukan oleh orang bukan Islam. Dan kita tak dapat lari dengan datangnya orang kata globalisasi ni. Semua benda dah jadi dekat, semua benda dah jadi sangat-sangat rapat. Jadi sekarang ni kan, apa yang kita boleh buat ialah, the least we can do, apa yang kita boleh buat ialah kita jangan buat benda yang haram. Itu yang pertama sekali kita kena ingat. Nak lari tak boleh. Kalau kita lari pun kita hidup dalam sistem tu. Macam cakap tadi, kalau tak makan riba pun mesti terdekat debu riba. Mafhum hadis Nabi SAW. Jadi apa yang kita boleh buat ialah the least we can do. Kalau kita ambil orang kata dunia perbankan ni ataupun dunia kewangan ni petak kan, jadi kita anggap diri kita ni bulat dalam petak tu. So mana yang kita boleh kaut, kita kaut. Selagi mana kita tidak masuk dalam tempat yang kita panggil grey area, terkeluar daripada bulatan tu, daripada circle tu. Jadi sebab itulah dalam muamalat ni simple je. Semua benda harus, melainkan ada dalil yang menunjukkan benda tu haram. Ni dalam bab muamalat. Semua benda harus, melainkan ada dalil yang menunjukkan kata benda tu haram. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok produk yang daripada konvensional pun tak semestinya based on riba. Mungkin based on leasing ataupun sewa, ataupun dia based on apa ni, berasaskan orang kata hire purchase dan sebagainya. Ya. Jadi kat sini ni kita punya main point kita ialah jangan buat benda haram. Jangan buat benda haram. Dan inilah yang cuba dikuatkuasakan oleh kita punya bank negara lah. Dengan macam yang disebut tadi oleh Ustaz,
Abdullah tadi, kita ada Akta Kewangan dan Perkhidmatan Islam 2013, yang mana makin lama makin strict. Ni kita kena faham. Kita tahun 2013 compare dengan 83 kan. Kita compare dengan 83 dengan 2013, makin lama makin strict kita punya regulation, bukannya makin lama makin loose. So banyak dulu benda yang boleh buat sebelum 2013, sekarang sudah tidak boleh buat. Jadi sekarang ni kita cuba lari, dan saya quote daripada kata-kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita punya SCC punya chairman siapa tu? Bakar. Dr. Daud Bakar. Dia kata apa? Dia kata apa? Saya yakin semakin banyak pintu haram yang kita tutup, semakin banyak pintu keberkatan yang Allah Ta'ala buka. Ini saya ingat, saya quote daripada Datuk Dr. Daud. Ya. Jadi sekarang ni soalan dia, adakah perbankan Islam di Malaysia sekarang ni Islamik? So kita boleh kata pertama sekali kan, kita punya perbankan ialah patuh syariah. So kalau kita tak ambil the best pun, kita ambil bahagian permissible. Even though setengah-setengah produk not preferable, bukan benda yang kita suka lah, tapi sekurang-kurangnya kita cuba untuk ambil yang harus, tidak ambil yang haram. Ini kita panggil alternatif. Kita panggil alternatif. Kita ingat, sistem bukan kita yang kontrol. Mungkin tunggu Nabi Isa tu nanti lah kot, baru kita kontrol sistem. Jadi oleh kerana kita tidak kontrol sistem, kita terpaksa ikut flow dia, dan kita buat sekurang-kurangnya mana yang halal kita buat, jangan buat yang haram. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW tengok berkenaan dengan kurma, banyak, ada 2 hadis berkenaan dengan kurma, yang mana sahabat kata dekat Nabi, ada satu riwayat daripada Bilal, ada satu riwayat daripada Amil, mereka buat, orang kata jual beli antara kurma yang bagus 1 sak, 1 gantang, untuk dapatkan kurma yang mereka bagi kurma yang tak bagus 2 gantang untuk dapatkan kurma yang bagus dengan harga segantang. So makanan dengan makanan bila jenis yang sama, syariat kata apa? Mesti sama kuantiti, tanpa mengambil kira kualiti. Kuantiti kena sama. Jadi Rasulullah kata apa? Ainur riba ni, riba ni mana boleh ni? Jadi Rasulullah kata apa? Janganlah kamu jual beli kurma melainkan dengan dirham. Maknanya apa? Rasulullah tunjuk kat sini alternatif sallallahu alaihi wasallam. Alternatifnya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu nak katalah dia nak dua gantang, kamu nak segantang. So instead of kamu buat satu transaction, kamu bagi dia 2 gantang, kamu dapat segantang. Apa kata kamu jual dulu? Kamu jual kamu punya 2 gantang tu dengan dirham. Kemudian dengan dirham yang sama juga kamu buat apa? Beli segantang tu. Buat 2 transaksi yang berasingan. Ini Rasulullah tunjuk, bukan kita kata nak reka apa. Rasulullah tunjuk alternatif. Not preferable but at least permissible. Dan ini yang kita nak, patuh syarak. Satu, patuh syarak. Goal kita ialah kita nak patuh syarak. Syariah compliance kita panggil. So bila kata patuh syarak, sekurang-kurangnya kita tak nak buat benda yang haram. Kemudian ini bila kita ambil nak buat satu regulasi, kita kena buat regulasi ambil yang minimum, yang paling bawah lah, yang paling bawah. Pasal apa? Pasal manusia ni ramai, banyak macam-macam jenis perangai. Ada yang suka ikut fatwa, ada yang suka ikut takwa. Jadi kita nak buat regulation, kita ambil yang paling bottom. Kita ambil yang paling bawah, supaya apa? Siapa nak buat takwa tu up to him. Tapi sekurang-kurangnya jangan langgar regulation ni. Sebab itu kita punya bank negara pun dah letak regulation. Kemudian setiap bank pula ada kadang-kadang setengah bank yang dia suka lagi strict. Jadi itu bergantung kepada, sebab tu setiap bank juga ada dia punya panel syariah, yang mana tidak ada produk yang boleh dipasarkan melainkan mesti dengan apa? Dengan persetujuan dan endorsement daripada panel syariah mereka. Ini scholars ni, jadi kita kena faham. Kita tak setuju ke, kita setuju ke, ini adalah pandangan. Bila kata pandangan, kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah still dapat 1 pahala. Pasal usaha semua yang ada ni adalah untuk nak memastikan perbankan kita ni at least tak ada benda yang haram. Dan apa yang kita boleh buat? Sekarang ni kalau tengok nisbah ratio kan, ni saya masuk 2 tahun lepas pun cerita lah, saya pergi dekat satu training ni, dia kata nisbah antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional ni 3 lawan 1000. Bayang 3 lawan 1000. Jadi saya kata 3 lawan 1000 kan, punya besarnya aset konvensional ni. So basically kita ni cuma point berapa? 0.3% nak dibandingkan semua aset perbankan 0.3% sahaja. Jadi sedangkan macam Ustaz kita punya tuan moderator kata tadi kan, kita punya population 30%. So what can we do? Pertama sekali kita kena support Kita kena sokong industri perbankan Islam.
Kerana pertama sekali kita kena ingat, bila kita ambil perbankan Islam, kita tidak menzalimi dan kita tidak dizalimi. Tidak ada unsur-unsur penganiayaan. Dan bila kita ada banyak capital, maknanya bila banyak deposit, pencambahan, maka lagi senang industri ni tu kata berkat. Maka makin bertambahlah berkat. Riba tidak berkat. Riba takkan ada berkat. Cambah macam mana pun tak ada berkat. Jadi sekarang ni tu nak cakap tu, apa yang kita boleh buat sebagai membantu, kita deposit kita bagi kepada siapa? Letak deposit kita dalam perbankan yang patuh syarak. Kita nak buat financing, pembiayaan, sama ada pembiayaan rumah ke, pembiayaan kereta ke, pembiayaan bisnes ataupun personal financing, pembiayaan peribadi, kita ambil dengan siapa? Dengan perbankan Islam, buat dengan perbankan Islam. Dengan cara yang sedemikian, kita bukan setakat tidak berdosa, bahkan kita sudah menjana ekonomi. Kerana sini ada real, maknanya jual beli yang sebenar. Dan insya-Allah lah, harapannya lah, satu hari nanti, sistem seperti sistem riba yang menyusahkan semua orang ni, insya-Allah kita doa, banyakkan berdoa, semoga terhapus terus. Terhapus terus daripada atas muka bumi ni. Dan semoga kita semua hidup dalam keberkatan. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Itu kita punya impian. Saya nak quote, kata Ustaz tadi yang Ustaz quote daripada Dr. Daud, ya. Bila kita tutup pintu maksiat, Allah buka pintu keberkatan. Jadi insyaAllah perbankan Islam sekarang ini ialah dalam proses untuk menutup pintu-pintu maksiat itu, yang regulationnya ialah berasaskan pada riba. Baik, yang jadi masalah sekarang ni ialah kalau kita balik pada prinsip ekonomi, supply and demand. Okay, supply and demand, di mana kenapa regulation jadi kuat? Kita rasa kuat sebab kita lemah. Perbankan Islam lemah dan nampak regulation terlampau kuat. Jadi bagaimana kita jadi kuat ialah dengan kita perlu memperkukuhkan kita punya aset. Disebabkan itulah sebagai seorang Muslim kita kena bantu untuk memperkukuhkan kita perbankan Islam ini supaya kita nampak kuat. Kita ada banyak aset, kita boleh supply banyak perkhidmatan, dan disebabkan kita kuat itulah kita mampu meruntuhkan tembok-tembok kemaksiatan dalam sistem riba. Betul Ustaz? Lebih kurang begitu. Jadi insyaAllah. Jadi kita dah habis berbincang benda-benda yang teknikal. Now sekarang kita masuk kepada fasa yang ketiga. Sebelum kita masuk fasa ketiga, saya nak ingatkan lagi sekali bahawa kita akan buka soalan di penghujung fasa ketiga nanti ini. Kita buka cuma 2 soalan je sebab kita cuma ada sampai 9.30 je maksimum. Baik, Ustaz, fasa ketiga ni kita mulakan dengan ialah pelan tindakan. Baiklah, kita dah sedar bahawa riba itu haram. Dan Allah dan Rasul pun mengisytiharkan perang kepada mereka yang mengingkari riba. Dan kita bertahu yang kita kena bantu, institusi perbankan Islam ini sebab kita nak memperkukuhkan ekonomi orang Islam. Tapi saya nak lakukan hijrah, Ustaz. Saya nak lakukan hijrah daripada sebagai seorang pengguna, daripada perbankan konvensional kepada perbankan Islam. Tapi banyak masalah lah, Ustaz. Ya. Nak hijrah tu ialah bila Allah nak letakkan berlakunya perubahan pada seorang itu, Allah tak akan letakkan perubahan itu, melainkan Allah letakkan juga dia punya cabaran-cabaran dia. So kalau saya nak berhijrah, payahlah Ustaz. Ambil contohlah, saya nak tukar daripada perbankan konvensional kepada perbankan Islam tentang loan rumah saya. Satu ialah saya dah servis interval banyak dah. Lepas tu nanti dengan loan yang baru nanti sebab jangka waktu pula dah jadi pendek, saya kena bayar tiap-tiap bulan jadi lagi tinggi pula. Lepas tu kalau saya tukar, contohnya legal fee, bank tak nak kita kena absorb sendiri, lagi kos lagi pada saya. Jadi saya nak berubah, Ustaz. Nak pergi ke perbankan Islam, tapi cabaran tu yang tidak memungkinkan saya untuk berubah. Okey, baik. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma taufiq. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua alasan tu kita kata alasan yang valid dari segi hukum hakamnya. Apatah lagi kita duduk di negara Malaysia ni. Kalau duduk dalam negara Malaysia ni, susah untuk memilih perbankan Islam itu pada hari ini dah macam tak ada lah. Kalau dulu saya dengar lah, ketika bank Islam mula-mula ditubuhkan di dekat di Kuala Lumpur, ada sebahagian para pensyarah profesor kita yang sanggup
apa kita panggil, datang daripada jauh hanya untuk memasukkan deposit dalam perbankan Islam. Walaupun terpaksa tempuh jam, walaupun terpaksa keluar duit, walaupun terpaksa jauh, tapi untuk support perbankan Islam. Itu waktu mula-mula. Jadi sebab tu bagi saya yang susah ni orang-orang sabiqunal awalun. Orang-orang awal dulu, ya memang betul mereka menghadapi kesusahan yang besar. Tapi pada hari ini kalau ada orang kata, sebab apa, kalau kita lihat contohnya laporan yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters sekalipun, Malaysia berdasarkan indeks, Malaysia dapat markah 93%. Di tangga nombor 2 dapat 76 atau 78, itu negara Bahrain. Maknanya Malaysia dari segi infrastruktur, dari segi kemudahan, dari segi produk dan sebagainya, governance apa semua, telah mencapai satu tahap yang sangat baik berbanding dengan mana-mana negara lain kat dunia ni. Walaupun ada 3 buah negara yang apa yang kita panggil yang paling cemerlang, tetapi Malaysia di tangga nombor 1. Jadi kalau ada orang di Malaysia ni kata susah begini dan begitu, sebenarnya bagi saya hampir-hampir tidak valid. Kenapa? Contohnya kalau dia ada produk konvensional, untuk dia mendapatkan refinancing daripada bank Islam adalah sangat mudah. Kemudian kalau dulu dia kata dulu ada bank Islam satu je, tahun 83 sampai 93, tahun 10 tahun yang pertama. Jadi ada orang apply loan bank Islam ataupun pembiayaan daripada bank Islam, kena reject. Jadi dia dah tak ada alternatif lain dah. Bank Islam je yang perbankan Islam, yang lain masih lagi berasaskan konvensional. Tapi hari ni punyalah banyak. Tak ada bank Islam, ada bank rakyat, tak ada bank rakyat, ada bank muamalat, tak ada bank muamalat, ada MBSB, ada bank Islamik, ada RHB Islamik, ada Hong Leong Abdullah pun ada. Hong Leong Islamik lah. Hong Leong Abdullah pun ada. Jadi begitu banyak apa kita panggil saluran-saluran untuk seseorang itu berubah. Jadi bagi saya di Malaysia ini, masalah teknikal ke, masalah kos ke, itu sebenarnya bukan jadi alasan. Tapi alasan yang pertama ialah kita punya keazaman. Keazaman kita. Tuan-tuan dah dengar tadi bahawa Allah isytihar perang dengan orang yang mengamalkan riba. Adakah tuan-tuan nak mati dalam keadaan tuan-tuan mengamalkan riba? Soalan pertama. Nak mati ke kita dalam keadaan kita mengamalkan riba, sedangkan Allah isytihar perang dengan orang riba? Jadi kalau kita dengan perasaan itu saja, saya rasa dah cukup dah. Maknanya kita lepaskanlah semua. Kalau ada kat kredit konvensional, kalau ada loan konvensional, kalau lepaskan semua. Kenapa? Kita tak nak mati dalam keadaan mati kita itu, kita masih ada kontrak riba dengan orang yang mengamalkan riba. Kerana kontrak ini disiap perang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa kita panggil asas pertama. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melihat keindahan ekonomi Islam ni bukan hanya peranan perbankan Islam. Jadi kalau kita nak tengok orang miskin dapat keperluan asasnya begini-begini, kita perlu apa kita panggil melihat sistem ekonomi Islam tu secara menyeluruh. Tetapi asas sistem ekonomi Islam ni ada 2. Kalau amal 2 ni, insya-Allah semua kita tak ada masalah dah tuan-tuan. Pertama, kukuhkan sistem zakat. Ini yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Hanya 2 tahun. Tahun pertama dia baiki semua zakat. Tahun kedua orang dah mewah. Dah tak ada orang nak terima zakat. Yang kedua, riba. Kerana riba ini akan menyebabkan jurang antara orang kaya, akan mengganggu aliran distribution apa kita panggil pengagihan kekayaan dalam sistem ekonomi. Jadi kalau kita berjaya hapuskan riba dan kita kukuhkan zakat, insya-Allah ini sahaja, insya-Allah semua keperluan asas dalam ekonomi Islam dah ada. Kemudian dicantikkan lagi dengan elemen-elemen yang sunat. Seperti elemen-elemen wakaf. Kemudian kalau alhamdulillah kita ada sistem faraid kita, kita ada sistem wasiat kita dan sebagainya. Kalau ini semua berjalan, insya-Allah tuan-tuan, kita akan lihat bahawa asas ekonomi Islam itu akan berlaku dengan baik. Cuma keazaman itulah. Dan kalau kita kata, ustaz saya dah lama dah terlibat dalam riba ni, macam mana? Ingat kata-kata kata-kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, arruju'u ilal khairi khairu minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran tu lebih baik daripada kita berterusan dalam hukum yang salah ataupun perkara yang salah.
Itu kalau yang kata Sayyidina Umar tu hukum. Mereka membuat satu perkara, akhirnya dapat tahu oh perkara tu salah. Jadi kata Abu Musa Asy'ari, macam mana ni wahai Umar? Maka Umar kata, kembali kepada kebenaran lebih baik daripada berterusan berterusan di atas hukum yang kurang baik, hukum yang salah. Tapi yang ini bukan hukum yang kurang baik, hukum salah. Ini masalah haram. Minal kabair, minal mubiqat, daripada dosa besar dan juga dosa-dosa yang memusnahkan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi saya tidak ada alasan. Tidak ada alasan di Malaysia ni. Kalau tuan-tuan duduk di Amerika, mungkin ada fatwa-fatwa yang, sebab tu kadang-kadang dalam fatwa perbankan ni, tanya ulama tempatan, tanya orang tempatan. Ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan mungkin untuk keperluan orang di Amerika, tapi digunakan pakai untuk orang di Malaysia. Jauh tuan-tuan, jauh. Kerana apa? Kerana apa kita panggil kemudahan yang ada di Malaysia ni jauh lebih mantap dan mencukupi. Walaupun ada masih lagi ada ruang-ruang antaranya kredit kecil dan sebagainya, tapi serba sedikitlah insya-Allah. Jadi saya rasa itu sajalah. Maknanya kita nak bertukar mudah. Pergi mana-mana perbankan Islam, pegawai perbankan Islam akan bantu kita. Cuma keazaman kita nak melangkah daripada rumah kita tu pergi kepada perbankan Islam dan tutup, pergi ke perbankan konvensional untuk tutup kita punya mana-mana akad yang berasaskan riba. Ya, tidak ada masalah teknikal insya-Allah. Hanya keazaman. Alhamdulillah, diharapkan dapat memberi suntikan semangat untuk kita yang belum melakukan hijrah untuk kita berhijrah. Jadi ingat lepas ni selepas solat pada Ustaz Abdul Latif, kita akan buka soalan untuk penonton sekian. Cuma 2 soalan jadi buka, first come first serve. Soalan pertama dah ada dalam ni. Jadi kita minta yang lain juga insya-Allah. Baik, pada Ustaz Abdul Latif tadi, soalan kepada Ustaz Abdullah Jalil ialah daripada perspektif saya sebagai seorang pengguna, consumer. Ini pula daripada perspektif seorang yang bekerja di bank. Ya, saya bekerja di bank, atau anak saya kerja di bank konvensional, atau saudara sepapak saya kerja di bank konvensional. Nak lakukan hijrah ni, saya okeylah, saya boleh dakwah dia untuk lakukan hijrah ni. Tapi mungkin ada masalah dari segi dalaman pula. Contohnya, saya dah jadi manager dah dekat conventional bank ni. Jadi kalau saya nak melakukan penghijrahan tu, nanti ada benda yang saya kena korbankan. Title saya, gaji saya, pangkat saya, liability saya untuk keluarga saya yang saya kena korbankan bila saya lakukan perubahan itu. Jadi Ustaz, bagaimana nak berikan pencerahan kepada mereka-mereka yang bekerja di bank yang dah terjebak begitu lama dalam bank yang konvensional ni, yang nak melakukan perubahan ke Islamic banking dari segi kerjaya mereka? Silakan Ustaz. Bismillah. Ni soalan ni satu soalan yang sentiasa lah, semua pakar-pakar muamalat ni sentiasa terima. Even kalau dekat Standard Chartered sekalipun, pekerja-pekerja konvensional ni selalu tanya. Dan saya sebagai pekerja bank konvensional, apa yang patut saya buat? Dan saya masa saya final year dulu lah kan, dekat masa saya mengaji dulu, saya ada terbaca satu fatwa daripada Mufti Taqi Osmani. Di Mufti Taqi Osmani ni ada soalan, saya kerja di bank konvensional, apa yang patut saya buat? Jadi jawapan daripada Mufti Taqi satu ayat lah, kamu kena berhenti. Itu je, simple lah jawapan dia, kamu kena berhenti. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Mufti Taqi Osmani ialah, kan, kamu kena cari kerja lain. Jadi siapa-siapa sahaja yang bekerja dengan perbankan konvensional ni, kan, saya nasihatkan, start hantar resume ke CV ke, cari kerja lain. Kalau tak ada dalam industri perbankan pun, cari kerja selain daripada industri perbankan. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala maha luas. Saya dulu mengaji agama, saya kerja buat kapal. Ni cerita dululah, sebelum saya mengajar agama ni, saya terbabit dalam industri pembikinan kapal. Nak kata rezeki Allah Ta'ala ni tak semestinya berdasarkan apa yang kita belajar dulu, tapi rezeki tu luas. Jadi rezeki Allah Ta'ala di mana-mana. So jangan risau kalau kita tinggalkan, macam cakap tadi, macam saya quote Dr. Daud tadi, bila kita tutup pintu haram, pintu berkat akan buka. Siapa yang walladzina jahadu fina nahdiyannahum subulana, siapa yang berusaha untuk mendapatkan kami, berusaha dalam agama kami, kami akan tunjuk jalan dia macam mana nak dapatkan kami. Jadi pertama sekali, kalau orang tu dia bekerja konvensional, nasihat saya ialah berhenti.
Dan dia kena ingat bahawa kadang-kadang orang bagi alasan, ini saya punya punca rezeki, saya ada anak, saya ada mak nak kena jaga dan sebagainya. Ini biasalah soalan. Jadi saya bagi tahu, industri riba ni macam cakap tadi adalah industri yang menyusahkan orang, menzalimi orang. Tak ada beza orang yang kerja ambil riba ni dengan perompak penyangap penyamun, tak ada beza. Jadi kalau orang tu kerja dia mencuri ataupun menyamun, takkan nak kata ini punca rezeki saya, takkan saya kena cari kerja lain. Boleh tak dia justify jawapan? Itu jawapan tu kita tak boleh nak justify. Macam tu juga, selagi mana kamu kerja dengan riba, kamu menzalimi orang. Macam mana kamu nak makan sumber daripada hasil kerja menzalimi orang? Ni yang pertama. Ni supaya kita nak ni lah. Yang kedua, takwa kan, takwa. Ingat takwa tu, ittaqullah. Allah kata apa? Tinggalkan saki baki riba. Jadi mungkinlah kalau kita tukar jawatan tu akan menyebabkan gaji kurang ke apa ke. Basically itu sangat-sangat kurang lah. Pasal apa? Bila orang tu ada banyak pengalaman, tak mungkinlah dia ni akan dapat jawatan yang rendah, terutama dalam industri yang dia pernah attend, yang dia mahir. Mungkinlah ada sedikit sebanyak training ataupun kursus dia kena attend, tapi insyaAllah kalau dia betul, let's say lah kita kata gaji dia kurang pun, still ada gaji. Kalau gaji kurang pun still ada gaji. Dan insyaAllah dengan adanya niat tu, Allah Ta'ala tunjuk jalan dan akan dapat keberkatan. Keberkatan apa keberkatan? Kalau sikit pun insyaAllah lebih cukup daripada apa yang dapat dulu banyak tu, dalam mengambil daripada orang kata sumber-sumber yang tidak patuh syarak ni. Jadi pertama sekali kita kena berubah. Cakap tadi macam saya cakap tadi, kita kena berubah, kita kena nak. Bila kita nak dekat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala nak dekat kita. Jadi benda yang haram tinggalkan, start hantar resume ke apa ke. Kemudian dengan itu slowly lah, insya-Allah, gradually Allah Taala akan tunjuk di manakah nak dapatkan keberkatan tu. Dan tidak mustahil tuan-tuan. Dia pernah cakap, saya ada satu cerita ni, ada seorang hamba Allah ni, dia ni Bilal lah, muazzin dekat Selangor. Jadi sahabat saya cerita, dia ni gaji dia, allowance dia dalam berapa ratus je. Anak dia boleh buat tim bola, kata, anak ramai. Dia punya income dia sikit, hasil dia punya kasab lah, dia punya usaha dia, gaji sikit, anak ramai, tapi semua cukup, boleh bayar bil tu, boleh bayar bil ni, anak semua alhamdulillah makan cukup pakai semua, boleh pergi sekolah, barang tak pernah ada kekurangan. Ni kita panggil berkat. Riba ni pula ambil banyak mana pun tak ada berkat. Wa ma ataitum min riba, apa saja riba yang kamu bagi, liyarbu fi amwalin nas, untuk menambahkan harta dalam mengambil orang punya harta ni, fala yarbu indallah, di sisi Allah Taala takkan naik. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba tak ada berkat, sedekah ada berkat. Kalau ikut logiknya, kalau kita ambil duit orang, duit kita bertambah lah. Kalau kita bagi sedekah, duit kita kurang. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang bagi, duit dia bertambah. Siapa yang ambil riba, duit dia berkurangan. Letakkan keyakinan dalam hati, niat baik-baik, InsyaAllah kita, even kalau orang tu let's say lah, dia dah hantar resume ataupun dia dah hantar CV, dan dia ni terlibat dalam industri konvensional. Jadi kita kena faham, bank konvensional, mereka ni kalau macam parent bank lah, mereka masih boleh menjual produk-produk yang patuh syarak. Jadi kalau orang tu dia kerja bahagian sales dekat konvensional, pertama sekali dia kena convince kan pelanggan yang datang untuk ambil produk yang patuh syarak. Seorang tu nak buat loan, kata jangan buat loan, buat apa? Buat pembiayaan ni, yang patuh syarak ni. Dia kena convince, that's the least you can do yang dia boleh buat sementara nak dapat kerja baru ni lah. Convincekan, dan ingat, kok mana pun, apa-apa pun, kita ingat satu benda, takwa. Dan ingat bahawa kalau kita masih teruskan, iman kita dalam bahaya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Kita dah habis 3 pusingan. Sebentar lagi kita akan buka soalan, dan seterusnya nanti sebagai penutup minta Ustaz soalan 5 minit untuk buatkan sedikit rumusan dan pengulangan. Jadi insya-Allah bersama saya dah ada 2 soalan. Soalan pertama datang daripada Tuan Haji Yunus Tasim, sahabat kita jugalah. Assalamualaikum. Saya juga soalan daripada Ustaz Abdullah Jalil, Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Di samping untuk membebaskan dari riba, muamalat Islam juga menjamin umat Islam dari ditindas
termasuklah dari sudut kewangan, hasil dari pinjam meminjam institusi Islam moden dilihat sebagai facelift. Institusi Islam moden dilihat sebagai facelift dan disamak sahaja, sedangkan umat Islam yang meminjam merasa masih ditindas. Kali ini atas nama Islam dengan pelbagai terma yang hampir serupa dengan institusi konvensional, ya. Facelift macam nak sama supaya dapat nampak soalan Islamik. Sampai bila Ustaz, sampai bila instrumen Islam ni dapat diubah supaya dapat dilihat menindas, supaya tidak dilihat menindas umat Islam yang bermuamalat dengannya? Mohon penjelasan. Lepas tu buat conclusion. Iya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana Ustaz? Sekali? Lepas tu buat konklusi. Tak ada conclusion kemudian. Okey, baik. Memang satu apa kita panggil bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abang. Memang satu kita panggil kritikan yang apa biasa menyatakan bahawa perbankan Islam ini merupakan satu wajah yang yang lain lah, ataupun hakikatnya sama. Okey. Nama isinya serupa. Nama berbeza, isinya serupa. Ada yang memberi komen-komen tersebut. Sebab itu saya daripada awal lagi saya memberi penekanan bahawa perbankan Islam ni kita boleh lihat dari segi sistem antarabangsa. Kita lihat perbankan Islam secara antarabangsa. Adakah kita mempunyai infrastruktur yang cukup untuk menjadikan perbankan Islam itu di peringkat antarabangsa? Kalau kita tengok baru-baru ni, ada satu student saya share dengan saya berita di New Straits Times, kita kekurangan 56,000 profesional dalam bidang perbankan Islam. Sebab untuk membangunkan sebuah sistem, kita bukan perlukan orang syariah sahaja, kita perlukan orang daripada finance, kita perlukan orang daripada legal, kita perlukan orang daripada actuary, kita perlu yang juga antara yang sangat-sangat penting, orang daripada IT, orang yang boleh membina sistem komputer yang stabil untuk perbankan Islam. Kalau saya tak nak sebut, ada satu buah institusi apabila nak mencari syarikat-syarikat yang kompeten untuk membina sistem software untuk perbankan Islam ini, dia tak jumpa mana-mana syarikat kecuali ada di India. Pernah beberapa usaha dilakukan oleh beberapa buah syarikat untuk membina software perbankan Islam, tetapi mendapat feedback yang katanya kurang stable, kurang kuat dan sebagainya. Ini bahasa teknikal. Jadi yang saya nak beritahu ialah apabila kita nak membina sebuah sistem yang betul-betul penuh Islamik, sebab ini memang tuan-tuan, saya dulu belajar, saya masuk kelas Profesor A jenis orang very ideal. Dia ideal. Perbankan Islam ni tak betul, ini tak betul. Memang, tapi hujah-hujah dia very konkret. Kemudian kita masuk dalam Profesor B pula, ataupun Dr. B. Dr. B kata betul, tapi kita kena praktikal. Kita kena praktikal. Jangan terlalu ideal sehingga kita tak boleh buat apa-apa. Ma la yudraku julluh la yudraku kulluh. Apa yang tak boleh kita tak boleh daki ke puncak, kita buat sampai ke tengah pun okey juga. Maksudnya dah hampir kepada yang dekat. Jadi kalau kita nak ubah sistem perbankan Islam ni betul-betul jadi berbeza, hendaklah diubah di peringkat antarabangsa. Dan kita sebenarnya, contohnya dulu Basel mengeluarkan standard berkaitan dengan pengurusan risiko bagi perbankan Islam. Jadi di peringkat antarabangsa kita tubuhkan IFSB, Islamic Financial Services Board. Islamic Financial Services Board ni membantu mengharmonikan standard-standard yang dikeluarkan oleh Basel. Basel mengeluarkan garis panduan untuk dokumen-dokumen perbankan antara negara, antarabangsa. Kita tak ada itu. Jadi kalau kita betul-betul nak keluar, kita perlu wujudkan infrastruktur di peringkat antarabangsa. Dan ini bukan senang. Ini bukan senang. Bagaimana kalau kita nak buat infrastruktur di peringkat tak payah antarabangsa, Ustaz, kita buat infrastruktur di peringkat negara. Memang ada beberapa buah negara, ketika mula-mula dahulu ada 3 buah negara, negara Iran, negara Pakistan dan negara Sudan. Negara ini cuba membuat sistem yang tidak berkait dengan sistem kewangan antarabangsa. Tapi dilihat terlalu isolated, terasing. Susah nak berinteraksi. Akhirnya tak berjaya.
Dan dilihat sistem yang lebih praktikal, pendekatan yang lebih praktikal yang diambil oleh Malaysia ni, maknanya kita serba sedikit demi sedikit dilihat lebih berjaya, dan terbukti sekarang ni kita yang paling hadapan. Tapi kita kata kita masih lagi belum lengkap infrastruktur. Apatah lagi kita tak cerita lagi documentationnya dengan yang apa, kerangka risikonya. Bahkan kami pernah tanya soalan ni pada profesor kami. Profesor pun kata macam mana? That's why lah kami ajar you, supaya you nanti dah besar, nanti dah tua, nanti you buat sesuatu yang baru. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita mengejar hukum yang terbaik, ideal, kita juga kena duduk di atas realiti lah. Kita juga duduk di atas realiti. Kalau kita nak ubah sistem perbankan ni, kita bukan macam nak ubah masjid ni. Kalau setakat nak ubah masjid ni, simple je. Tingkap ni tak kena tukar tingkap, pintu tak kena tukar pintu. Kita nak ubah satu negara. Bila nak ubah satu negara, kalau jalan tak kena, kadang-kadang boleh membawa kepada keburukan yang lebih besar. Kalau kaedah tak kena. Jadi kita kita panggil, walaupun kritikan ini ada, tapi bagi saya orang yang terlibat dalam perbankan dan kewangan Islam ni sedang berjihad. Jadi mereka sedang berjihad. Walaupun mungkin ada yang kata mereka mencari niat untuk makan riba, tapi hakikatnya mereka cuba memenuhi keperluan umat Islam dengan menyediakan pembiayaan yang tidak berasaskan riba. Adakah kami niat-niat syariah advisor ataupun niat pegawai-pegawai syariah ataupun hatta pegawai-pegawai perbankan Islam, niat mereka untuk meluaskan jaringan riba? Tidak. Saya percaya ramai yang tidak ada niat begitu. Ramai yang berniat ialah untuk merubah sedikit demi sedikit seboleh yang mampu dengan cara yang terbaik, yang tidak membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Tapi azam itu mesti ada. Dan ambil lagi kata Daud Bakar. Sebab dia antara tokoh. Dia kata kalau saya percaya, dia kata memang dia pun cerita ada beberapa macam school of thought. Bagi saya kalau kita tak dapat capai 100% pun, dapat 80%, 90% pun dah okey. Kenapa? Kerana kalau tak ada capai, ada orang tak 100% tak nak, jadi dapat zero. Jadi memang kritikan-kritikan ni akan terus berlaku. Tetapi kita harapkan dengan macam kawalan yang lebih ketat, governance yang lebih ketat, dan juga kefahaman. Kalau saya nak cerita pun, dulu tokoh-tokoh perbankan Islam dulu tak datang daripada program kewangan Islam. Sebab tu kalau kita baca sebahagian penulisan dalam bidang ni, dia kata tokoh-tokoh kewangan ekonomi Islam dulu, mereka datang daripada pengajian bukan kewangan Islam. Mereka datang daripada ekonomi konvensional, mereka datang daripada bidang syariah, mereka datang daripada bidang undang-undang konvensional, tapi melalui penyelidikan, perbincangan, mereka membina sistem pendidikan kewangan Islam. Dan pada hari ini alhamdulillah kita dapat menikmati sistem kewangan, sistem pendidikan kewangan Islam. Jadi kita kata apa, pengalaman yang mereka kutip dulu, kita telah berjaya menjadikannya lebih singkat. Jadi insya-Allah penambahbaikan tu, proses penambahbaikan itu akan lebih cepat. Dan yang penting ialah kita kata semua pihak perlu membantu. Mudah saja tuan-tuan kalau nak ubah, seriously. Semua aset-aset dalam deposit dalam perbankan konvensional masuk dalam perbankan Islam. Tapi ada technical issue. Kalau datang dalam daripada dana konvensional ni datang 100 bilion contohnya dalam perbankan Islam. Perbankan Islam nak kita panggil menuai, nak menguruskan dalam 100 bilion tu bukan senang. Jadi kita kita panggil sedikit demi sedikit dengan kekuatan yang ada, sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah kalau kita lihat pada statistik daripada Bank Negara saya ambil petang tadi, sekarang ini alhamdulillah total asset dan liabilities di Malaysia ni, walaupun di peringkat negara, peringkat global 0.3%, tapi di peringkat Malaysia 21.55%. Alhamdulillah, aset dan liabilities perbankan Islam adalah sekitar 1/5. Jadi maknanya bertambah baik. Bayangkan kalau satu hari kita kata umat Islam di Malaysia lebih daripada 21.5%. Ya, betul. Betul. Lebih. 55%. Lebih. Jadi berilah sokongan
Dan insya-Allah kita akan sedikit demi sedikit lihat apa kita panggil perubahan. Dan kita hormat kritikan-kritikan ini. Sikap saya kita ambil sikap macam ni. Kritikan tu dengan niat yang baik. Orang yang berusaha di perbankan Islam pun dengan niat yang baik, insya-Allah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, saya menerima tak kurang pada 7 soalan ya. Dalam bentuk teks ni saya tak dapat nak raikan semua, minta maaf sebab saya kata tadi first come first serve. Soalan seterusnya yang kita nak raikan adalah pada pengusaha kita lah, restoran dekat sebelah ni je. Tuan Haji Zain bertanyakan, saya membuat pinjaman dengan sebuah bank melalui Islamic Banking. Ya Ustaz Abdul Latif ya. Pegawai yang mengendalikan permohonan adalah bukan orang Islam. Okey. Di sini tidak berlaku akad jual beli. Apakah hukum pinjaman yang saya buat? Adakah ia berdasarkan pada dokumentasi perjanjian Islamik sahaja? So dia berurusan dengan pegawai bank tu yang bukan Islamik. Dia bukan orang Islam namanya, bukan Islam. Jadi kemudian di sini tidak berlaku akad jual beli. Apakah hukum pinjaman saya yang hanya berdasarkan kepada dokumentasi perjanjian Islamik sahaja? Macam mana tu? Saya tak boleh nak faham senario. So Haji Zain kalau boleh pencerahan. Kalau apa yang saya faham. Saya ambil loan daripada bank dan pegawai bank itu bukan Islam. Dan masa kita menerima pinjaman tidak ada yang pekat. Dia hanya berdasarkan kepada dokumentasi ni. Oh, okey. Jadi bank tu Islamic Banking lah? Islamic Banking. Okey. Jadi masa pertama sekali kita kena faham lah kan, bila kata Islamic Banking ni mesti kena patuh syarak. Jadi kadang-kadang kalau ada pegawai ataupun bahagian sales, dia saya cakap menjadi tanggungjawab setiap orang kata pegawai ataupun orang yang terlibat dalam urusan ni kena explain, kena terangkan kepada pelanggan apa yang kontrak yang mereka buat, macam mana style dia, sistem dia, dia punya OG chart dan sebagainya, kena bagi tahu. Sebab itulah kalau dia tak explain kat kita kan, itu adalah satu kekurangan daripada dia lah. Pun begitu, kita kena faham setiap dokumen yang kita sign tu kan, setiap dokumen yang kita sign, yang kita tanda tangan, semuanya cukup syarat. Maknanya akan ada dekat situ akad jual beli contohnya. Kalau ada sewa, ada yang bahagian yang kita sign kata kita nak sewa kan, berapa tahun dan sebagainya, semua ada dekat dalam documentation tu. Cuma mungkin tidak disebut dari segi lafaz lah kot. Mungkin verbally tu akad tidak dibuat. Kerana kadang-kadang kita ambil akad ni terlalu formal. Akad ni kadang-kadang kita ambil terlalu formal. Macam orang nak kahwin ni kena salam, kena jabat. Kalau tak jabat tak boleh. Itu formality je. Setengah-setengah macam kalau orang-orang yang sama sekali ada lagi. Bila nak beli barang kita ada jual beli hulu-menghulu kan. Tapi setengah orang nak kata saya jual, saya beli. Itu formal. Pun begitu, kena, yang saya nak cuba ingatkan lah, setiap dokumen yang tuan tanda tangan, insya-Allah semuanya cukup syarat jual beli. Kalau kontrak tu berasaskan jual beli. Kalau mungkin tuan beli dulu ataupun jual dulu, semuanya ada dia punya sequence. Yang mana kalaulah akad tu, kontrak tu tidak ditandatangan, maknanya sudah ada breach kat situ, sudah langgar. Dia punya orang kata apa ni, sudah langgar syarak lah. Jadi saya yakin lah insya-Allah kan. Sebab tu kita ni penting ni, kita kena baca dulu. So kalau dia tak explain, kita kena baca. Tu satu ketika saya pernah buat pembiayaan kereta 3 tahun lepas dekat Pulau Pinang. Jadi masa nak sign tu dia kata ni apa ni, saya tanya, dia kata hire purchase. Maknanya apa dia kata, al-ijarah sumal bai' lah kot kan. Jadi saya kata saya nak baca dulu. Jadi bahagian sales dia terkejut, mau baca dulu kah? Dia non Malay lah, mau baca dulu kah? Dia kata kena baca lah, saya nak tahu apa yang saya tanda tangan ni. Mana boleh saya tanda tangan? Kalau jadi masalah ni kan, saya nak blame siapa? Blame diri saya kalau saya tak baca. Jadi kena baca. Dan kalau boleh lah, saya pun satu saranan lah kot kan, mungkin saya boleh pergi bagi tahu dekat apa ni, start dengan bank kita dulu lah kot kan. Bahagian wording tu kalau boleh bagi simple supaya orang yang baca tu boleh faham. Wallahu a'lam. Jadi saya nak bagi tahu kat sini, jangan ragu-ragu. InsyaAllah tuan punya orang kata apa ni, pembiayaan tu insya-Allah patuh syarak. Allahu a'lam. Okey, terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf pada soalan-soalan yang tak dapat dilayan. Mungkin melalui
kuliah-kuliah fiqh muamalat yang dilakukan oleh masjid ini yang kita hadir. Tuan-tuan boleh ajukan soalan-soalan tersebut secara direct kepada Ustaz Abdul Latif yang memberikan pencerahan dan juga syarahan. Teruskan Ustaz selama 3 minit untuk penggulungan. Saya serahkan kepada Ustaz Abdul Latif dahulu untuk buat rumusan selama 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai rumusan lah apa yang kita boleh bincang di sini. Pertama sekali kita cuba pilih dari segi individu lah, mungkin orang boleh bagi fatwa tu dan fatwa ni. Jadi pertama sekali kita pilih takwa. Kita pilih takwa, maknanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita meninggalkan segala jenis bentuk yang boleh menyusahkan orang ramai, terutamanya dalam bab riba. Dan kita kena faham banyak hadis-hadis yang Nabi SAW mencela orang-orang yang ambil riba ni. Jadi sebagai orang kata penutup lah daripada saya ni, kan, kita sokong, dan kalau kita ada kritikan, biarlah kritikan yang bernas. Be part of the solution. Semua orang boleh kata itu, boleh kata ini. Kena tu asan he, asal kam tu karena he. Dia dalam orang kata Urdu lah, kan. Cakap senang, tapi asalnya kita kena buat. Ada satu cerita ni, seorang pelukis, kan, dia buat satu lukisan, kemudian dia pun letak dekat depan rumah dia. Siapa kalau ada mana kurang ke apa ke, nak betulkan ke, sila komen. Jadi orang pun, kan, dia pun letak depan dia, kan, pelukis ni letak depan rumah dia. Jadi orang pun pergilah ada komen, warna tak pekat lah, itulah, inilah, macam-macam lah orang komen. Jadi pun esok dia ambil semua komen tu, dia tengok, dia buat comparison, dia betulkan balik segala komen, dia edit balik gambar tu. Kemudian dia pun letak balik kat depan rumah dia. Dia kata, kalau ada apa-apa yang tuan-puan tak suka, sila betulkan. Dia kata sila betulkan. Dan esok tu datang, tak ada sebarang pembetulan dibuat. Jadi kita nak tengok kebaikan. Dan kalau kita tengok pun, kenapa tak buat sekali harung? Kalau buat sekali harung, mungkin akan menyusahkan orang ramai. Kita kena ambil kira orang ramai. Baik tu, even kalau dalam bab riba pun, dia punya pengharaman tu datang secara gradual. Kalau tuan-tuan buka dalam Tafsir Al-Munir daripada Syekh, Allahu Akbar, Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, dia bagi tahu macam arak juga, riba pun diharamkan secara berperingkat. Mula-mula Allah Ta'ala bagi tahu, apa yang kamu ambil daripada riba ni tidak akan bertambah di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu apa dia? Kritik orang-orang Yahudi, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Jadi antara sebab kenapa Yahudi dilaknat ialah kerana mereka mengambil riba sedangkan mereka telah dilarang. Kemudian next pula Allah Ta'ala kata apa? Janganlah kamu ambil riba secara berganda. Tu. Dan akhir sekali Allah Ta'ala kata apa? Wadharu ma baqiya min riba. Tinggalkan terus riba. Satu sen pun jangan ambil. Ini ada sebab, kan? At-tadriju fit tasyri'. Kalau kita belajar dalam syariat, syariat ni Allah Ta'ala tetapkan secara beransur-ansur. Bukan semua datang sekali harum, tak. Ikut manusia. Dan insya-Allah kalau kita semua niat baik dan kita semua tolong, insya-Allah kita akan lihat satu hari nanti kita semua hidup insya-Allah dalam keberkatan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Teruskan Ustaz Abdul Jalil. Kita tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua aspek dalam hidup kita, ibadat dan juga muamalat. Ibadat ni kadang-kadang ada orang dia tumpu betul, dengan solatnya, dengan zakat, dengan haji, puasa, sunat, Quran, tasbih, zikir dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bila sampai bab muamalat, dia lupa. Sedangkan bab muamalat ni ataupun hubungan manusia dengan manusia ni boleh menyebabkan orang yang banyak ibadat itu muflis di akhirat nanti. Kalau kita tengok dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, siapa orang muflis? Maka para sahabat kata, man laisa lahu dirhama wala mata'ala. Siapa yang tak ada duit dirham dan juga tak ada barang-barang untuk bagi diri dia, itu adalah orang muflis. Rasulullah kata bukan macam tu. Rasulullah terus kita tengok akhirat. Al-muflisu min ummati man mayati bi salatin wa siyamin wa zakah. Umatku yang muflis itu macam mana? Dia dekat akhirat nanti datang dengan solat yang banyak, puasa yang banyak, zakat yang banyak. Wa yati wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa qadhafa hadza. Tapi dia datang tu dia banyak dosa sesama manusia. Dia maki orang ni, dia caci orang ni, dia makan harta orang lain tanpa hak. Dan riba ini makan harta orang lain tanpa hak. Dan mana-mana muamalat yang tidak mematuhi syariah
adalah satu bentuk memakan harta orang lain tanpa hak. Sehingga kan ulama kata kalau kita tahu duit itu palsu, tapi kita beli harta orang dengan duit palsu tersebut, maka kalau kita dah mati, duit palsu itu masih lagi bertebaran dalam ekonomi, selagi itu dosa kita akan dapat. Orang mencuri, dia curi harta orang sekali ini. Tapi orang yang buat duit palsu, selagi mana duit palsu itu berlaku berlegar, maka bertambah-tambah dosa dia. Kenapa? Kerana dia telah memulakan ambil harta orang dengan nilai yang palsu. Ini disebut oleh Imam Ghazali. Jadi bila dia dah banyak dosa yang berkaitan dengan orang ni, dia sumpahkan darah orang ni, maka apa dia? Ukhizat fayu'tu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Lalu orang-orang yang banyak tuntutan pada dia ni, dia kena bagilah pahala-pahala dia. Dekat akhirat jual beli pahala dan dosa. Pahala-pahala yang dia dah banyak ni datang ni, dia bagi pada orang. Faturihat alaihi thumma fa idza faniyat hasanatu ukhizat min khatayahum. Bila dah habis pahala dia yang dia solat banyak, puasa banyak, zakat banyak tu, ukhizat min khatayahum. Dia terpaksa pula ambil dosa-dosa orang yang dia mempunyai hak. Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Lalu dosa-dosa itu dicampakkan ke atasnya, lalu dicampakkan di dalam neraka. Jadi orang macam ni walaupun dia tumpu ibadat, tetapi dalam bab muamalat dia bermasalah, akhirnya dia muflis dan masuk neraka, wa'iyazbillah. Tapi insya-Allah kalau dia tak syirik, dia akan kembali masuk syurga insya-Allah. Cuma tuan-tuan beratlah. Jadi kalau kita ni nak ambil agama secara sempurna dan penuh, ambillah kedua-dua. Ibadat pun kita tumpu, muamalat pun kita jaga insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Wa'iyazbillah, kita tak nak jadi orang yang muflis di akhirat nanti insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslim muslimat yang dihormati Allah sekalian. Jadi sebagai penutupnya ada 3 mutiara yang kita boleh bawa balik insya-Allah. Yang pertama iaitu berkaitan dengan perbankan Islam ini, memang betul memang ada cabaran dan cabarannya amat besar, dan kita kena fahami realiti keadaan kita sekarang dalam perbankan Islam ini bila diletakkan dalam perspektif cabaran yang kita berada. Disebabkan itu kita kena yakin bahawa penambahbaikan akan terus berlaku dan akan terus dilakukan pada masa yang akan datang. Yang kedua, kita kena yakin dan percaya kepada panel-panel syariah, penasihat syariah di negara kita, untuk bank-bank yang ada negara, bank Islam yang ada negara kita ni, sebab mereka memang akan terus berusaha untuk mempermudahkan lagi urusan perbankan secara Islam ini dengan memotong dan menyekat mana-mana regulation yang tertegak atas dasar bank-bank konvensional. Dan yang ketiga, janganlah kita terus memberi komen-komen yang liar, memberikan label-label yang tidak adil kepada perbankan Islam dari realiti sekarang ini. Bantulah perbankan Islam di negara kita ini. Bagaimana kita nak bantu? Pertama, sokong dari segi kita bermuamalat dengan bank, dengan cara kita melakukan pembiayaan perumahan, kenderaan, kita gunakan perbankan Islam. Dan cara kedua bagaimana kita bantu bank Islam ialah dengan kita tinggalkan muamalat-muamalat yang tidak Islami, yang tidak patuh pada syarak. Semoga hasil daripada perbincangan daripada malam ini kita mendapat keberkatan daripada majlis ini insya-Allah, dan kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.